Hai anak-anak, jumpa lagi. Baiklah, hari ini cikgu akan teruskan lagi subjek Bahasa Melayu kertas 2 dengan kod 0122. Hari ini cikgu akan fokus kepada penulisan bahagian A. Jadi anak-anak fokus dan dengar ya. Baiklah, cikgu akan ulang sedikit. Cikgu harap anak-anak masih ingat ya. Okey, dalam penulisan terdapat 3 bahagian. Okey, iaitu bahagian A. Okey, soalan bergambar iaitu membina ayat. Okey, soalan akan diberi berdasarkan gambar tunggal dan juga bersiri. Okey, bahagian B menulis ulasan, gambar tunggal, gambar bersiri dan petikan. Mana-manalah yang akan diberikan ya. Okey, kemudian bahagian C menulis karangan. Sama ada karangan berformat, tidak berformat dan juga mungkin juga gambar akan diberikan. Tapi hari ini cikgu akan fokus kepada bahagian A, iaitu membina ayat ya. Okey, baiklah itu pun cikgu akan fokus kepada membina ayat untuk gambar tunggal ya. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak terangkan dulu panduan menjawab soalan ataupun tipsnya ya. Okey, baiklah. Perkara pertama, okey, semasa anak-anak melihat soalan, okey, gariskan kehendak soalan. Apa fokus soalan itu ya? Okey, perkara kedua ialah lihat gambar ataupun grafik. Kemudian anak-anak hendaklah menomborkan dan membulatkan gambar itu. Okey, mungkin kalau cikgu cakap macam ni anak-anak kurang faham. Tak apa, nanti cikgu akan jelaskan dengan gambarnya sekali ya. Okey, perkara ketiga, catat kata kerja. Kemudian perkara yang keempat yang perlu anak-anak lakukan ialah fikir kata tanya. Baiklah. Okey, cikgu suka guna 6 kata tanya ini ya. Okey, supaya senang nak bina ayat. Iaitu kata tanya apa perkara yang hendak diceritakan semasa kita membina ayat itu nanti. Kemudian siapa yang ada dalam gambar itu atau watak yang hendak kamu ceritakan dalam ayat kamu. Ya, kemudian bila peristiwa itu berlaku, peristiwa dalam gambar yang kamu nampak itu ya. Kemudian di mana kejadian itu berlaku, bagaimana aktiviti dijalankan, bagaimana peristiwa itu berlaku. Contohnya, okey, bagaimana kemalangan itu terjadi. Kemalangan itu mungkin terjadi kerana pemandu kereta itu asyik fokus kepada telefon bimbitnya dan tidak fokus kepada pemanduan. Akhirnya melanggar penunggang motosikal di jalan raya. Okey, jelaskanlah dengan ayatnya. Kemudian mengapa berlakunya aktiviti berkenaan. Contohnya, mengapa diadakan hari guru. Okey, seperti dalam gambar ya. Jadi jelaskan. Kemudian perkara yang kelima, barulah kita membina ayat berkaitan dengan gambar setelah kita fikirkan semua kata tanya tadi ya. Okey, kemudian perkara yang terakhir, yang ini penting, sangat penting. Baca semula setelah anak-anak membina ayat itu tadi. Okey, supaya kita boleh betulkan semua kesalahan bahasa, iaitu penggunaan kata, struktur ayat, imbuhan dan juga ejaan. Okey, cuba anak-anak bayangkan kalau anak-anak bina ayat yang sepatutnya begini. Setiap pagi ayah menghantarku ke sekolah. Baik, kalau anak-anak tak semak, tak baca semula, rupa-rupanya perkataan ayah tu ditulis dan dieja menjadi ayam. Setiap pagi ayam menghantarku ke sekolah.
Aduh, jadi ayatnya sudah menjadi salah. Gara-gara satu perkataan yang dieja salah merubah makna ayah menjadi ayam. Jadi di situlah pentingnya membaca semula. Baiklah, itu tadi panduan menjawab soalan. Ingat ya. Okey, sangat penting. Okey, baiklah cikgu akan teruskan dengan contoh-contoh soalan bergambar bahagian A. Jom tengok. Okey, baiklah. Ni cikgu akan bagi contoh gambar tunggal untuk sesi kali ini ya. Untuk sesi yang kedua nanti cikgu akan bagi gambar bersiri. Sebab kalau cikgu bagi terus gambar tunggal dan bersiri, nanti video ni jadi panjang, anak-anak akan mengantuk nanti ya. Okey, baiklah. Contoh gambar tunggal yang pertama. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang dijalankan di kawasan perumahan. Ingat tak tadi? Bila dah tengok gambar, tengok soalan, apa kita buat? Gariskan kehendak soalan. Kalau di sini soalan meminta kita menulis tentang aktiviti yang dijalankan di kawasan perumahan. Itulah fokus soalan kita. Itulah yang akan kita tulis nanti ya. Okey. Apa cikgu kata tadi? Tulis nombor, kemudian bulatkan. Apalah gunanya nak menomborkan, membulatkan tu? Okey, supaya ayat kamu tidak tunggang langgang, ada tertibnya, tersusun. Contohnya, nombor 1 tu nanti untuk ayat yang pertama, yang kedua untuk ayat kedua, yang ketiga dan seterusnya untuk ayat seterusnya mengikut urutan nombor. Okey, kita bulatkan supaya kita tahu itulah fokus ayat kita nanti ya. Okey, kita cari lagi gambar kedua yang kita nak bina ayat nanti. Okey, cari ketiga. Nombor bulatkan. Yang keempat. Okey, gambar keempat. Okey, ahli pengakap tu sedang mengangkat kayu ya. Okey, yang kelima. Okey, baiklah. Okey, perlu 5 sahaja ya. Kemudian dah dapat 5 yang kita nomborkan. Bagilah kata kerja. Iaitu aktiviti yang sedang mereka lakukan ya. Baiklah, kata kerja yang pertama, menyusun pinggan dan gelas. Cukup itu saja, tak perlu tulis panjang-panjang. Bila kita nak tulis panjang, bila kita membina ayat nanti. Okey, yang kedua, mendirikan kemah. Yang ketiga, mengambil air. Yang keempat, mengumpul kayu api. Kalau yang kelima, memberi taklimat. Nanti bila dah ada ayat, nanti barulah kita panjangkan ayat. Kita jelaskan berdasarkan kata kerja itu ya. Baiklah. Okey, gambar tunggal seterusnya. Cikgu bagi contoh satu lagi ya. Tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okey, kalau gambar tunggal biasanya ada banyak aktiviti dalam tu. Kamu pilihlah yang mana satu kamu rasa kamu tahu apa kata kerjanya. Yang mana boleh kamu bina ayat. Okey, jom kita tengok mana satu kita nak nomborkan ya. Kalau sini, okey, kita garis dulu kehendak soalan. Di sini aktiviti ya. Okey, jadi bolehlah kita cari aktiviti apa yang kita nak tulis dalam gambar tu ya. Okey, yang pertama, aktiviti apa tu? Dia sedang mencantas pokok. Bulatkan, cari lagi. Yang kedua nanti nak bina ayat. Okey, yang ketiga cari lagi. Bulat. Yang keempat, dan yang kelima. Dah dapat 5, bagilah kata kerja. Mencantas pokok. Okey, itu kata kerja yang pertama. Yang kedua dia buat apa? Mengecat. Yang ketiga, membaiki bangku. Yang keempat, membersihkan longkang. Yang kelima, menanam
bunga. Okey, itu nombor-nombor atau gambar pilihan cikgu lah. Kalau anak-anak rasa okey gambar lain ni lebih sesuai, okey pilihlah sendiri. Tapi pilih 5 sahaja. Nomborkan, bulatkan, tulislah kosa bukan apa tadi? Kata kerja ya. Okey, sebagai rangka ayat kamu supaya tidak lupa dan tersusun. Baiklah, kalau tadi cikgu dah bagi contoh gambar, kali ini cikgu akan bagi contoh cara menjawab ataupun membina ayat dengan cara yang sangat senang, sangat mudah. Tadi cikgu dah bagi panduan, sekarang cikgu bagi contoh ayat ya dan cara menjawab. Okey, perhatikan gambar. Okey, tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar. Okey, garis. Okey, garis kehendak soalan, fokus soalan ialah aktiviti. Okey, kemudian macam contoh cikgu tadi, bagi nombor gambar pertama, bulatkan. Itulah yang akan menjadi ayat pertama kita nanti ya. Okey, perhatikan gambar ya, ingat. Gambar kedua, okey, gambar ketiga, gambar keempat dan juga gambar kelima. Okey, kemudian buat apa anak-anak? Ya, kita bagi kata kerja. Meletakkan pinggan kotor ke dalam besen. Okey, kalau gambar tu besen, tulislah besen. Jangan letak tempayan. Jangan letak baldi. Okey, tulis apa yang terdapat dalam gambar sahaja. Ya, okey, gambar kedua. Menatang pinggan dan air. Air dalam gelas ya. Kemudian gambar yang ketiga berbaris. Okey, kemudian gambar keempat apa dia buat situ? Berdiri. Okey, ataupun bertugas ya. Okey, kemudian yang kelima membuang sampah. Okey, baik perhatikan baik-baik ya. Okey, gambar pertama, kedua dan gambar seterusnya. Baiklah, dah ada gambar, dah ada nombor, dah bulatkan, dah ada kata kerja. Okey, sekarang kita bina ayat. Baiklah. Okey. Kalau kamu rasa soalan susah, alamak tak tahulah macam mana nak mula, susahlah cikgu. Jangan fikir susah. Kita ada pembantu tadi kan? Apa pembantunya? Kata tanya, kata kerja. Semua itu akan jadi pembantu kamu. Okey, kalau rasa buntu, rasa tak tahu nak mulakan membina ayat, fikirlah kata tanya. Fikir. Okey, gambar pertama tadi, siapa dalam gambar? Okey, dah dapat dah satu idea. Okey, seorang murid perempuan. Itu baru kita guna satu kata tanya. Baiklah, tak cukup lagi kan? Fikir lagi. Okey, apa yang budak perempuan atau murid perempuan itu buat? Okey, itu kata tanya apa? Meletakkan pinggan yang telah digunakan. Cukup tak ayat tu? Tak cukup. Tanya lagi diri sendiri. Okey, kata tanya apa kita nak guna? Di mana? Di mana dia letakkan pinggan itu? Ke dalam sebuah besen. Baik, sekarang anak-anak faham apa fungsinya kata tanya? Okey, membantu kita untuk melanjutkan atau meneruskan ayat yang tersekat. Membina, membantu menambah idea ya. Baiklah. Ayat yang kedua. Ada tak gambar budak perempuan tadi? Fikir lagi. Siapa? Bagilah nama. Bagi nama yang ada dalam fikiran kamu. Noraini pun boleh. Anita pun boleh. Norita pun boleh. Lorna pun boleh. Okey, terpulanglah pada kamu. Itu nama-nama kawan cikgu ya. Okey, jadi cikgu letak Noraini di sini ya. Okey, apa yang Noraini sedang buat? Fikir kata tanya tu.
sedang menatang pinggan yang berisi makanan dan segelas air. Cukup tak? Okey, memanglah ayat tu betul tapi kurang lengkap, kurang gramatis. Fikir lagi kata tanya. Bagaimana? Okey, dengan berhati-hati, ya. Baiklah, seterusnya siapa? Ada tak gambar budak lelaki sedang berbaris tadi? Okey, kita tulislah beberapa orang budak lelaki ataupun nak bagi nama pun boleh. 3 orang budak lelaki, bagi 3 nama. Jangan bagi 4 nama. Nanti mana lagi nak cari seorang tu? Dalam gambar ada 3. Bagilah nama. Okey, Lee, Clement, Joshua atau pulanglah nama siapa-siapa yang kamu terfikir dalam fikiran kamu, ya. Kalau tak nak, okey, kalau rasa susah sangat nak fikir nama, tulislah beberapa orang budak lelaki. Okey, apa yang mereka sedang buat? Fikir kata tanya tu. Sedang berbaris. Okey, cukup tak ayat tu? Ayat memang betul. Sedang berbaris. Tapi boleh tambah lagi tak? Boleh. Okey, fikir kata tanya. Okey, kita gunakan mengapa. Mengapa mereka sedang berbaris? Kerana hendak membeli makanan dan minuman. Okey, jadilah ayat tu cantik. Kalau nampak gambar minuman, gambar makanan tu boleh tulis. Hendak membeli cendol. Contohlah, ya. Okey, boleh saja tulis. Asalkan berkaitan gambar tu, ya. Okey, jangan nanti tak ada gambar cendol, tulis cendol. Tak ada gambar buah nangka, tulis buah nangka. Okey, tu dah jadi tak betul, ya. Okey, boleh tambah lagi tak? Boleh. Fikir saja kata tanya. Okey, kita ambil kata tanya di mana? Di mana mereka nak beli tu? Okey. Di mana mereka berbaris? Di depan kaunter kantin itu. Okey, jadi ada 4 kata tanya cantik, ya. Okey. Tetapi dalam ayat yang kamu tulis nanti, janganlah pula kamu tulis siapa di atas tu, apa, mengapa, di mana. Itu sebagai panduan kamu sahaja dalam fikiran saja, ya. Okey, gambar yang keempat. Ingat tak tadi gambar apa? Okey, ada tak pengawas tadi? Okey, sedang berdiri, ya. Tulislah seorang pengawas sekolah atau nak bagi nama pun boleh. Siapa nama pengawas? Kawan pengawas kamu? Tulislah. Okey, Zafri. Seorang pengawas sekolah yang bernama Zafri. Contohlah, ya. Kalau lelaki, tulislah nama lelaki. Jangan nanti dalam gambar tu lelaki, kamu tulis nama perempuan. Tak sesuai pula lah kan. Tak betul jadinya. Siapa? Okey, kemudian apa yang sedang dia buat? Sedang bertugas. Kenapa dia bertugas? Okey, kenapa? Mengapa? Menjaga disiplin murid-murid. Okey, bila? Okey, kamu tulislah masa waktu rehat kah? Ketika berada di kantin kah? Okey, kita tengok kesesuaian gambar. Okey, gambar kelima. Juga ada seorang budak tadi kan sedang membuang sampah. Boleh bagi nama. Kalau tak nak pun tak apa. Seorang murid tahap 1. Seorang murid tahap 2. Mungkin kamu kenal, ya. Atau bagi saja nama. Okey, Setli. Cikgu bagi nama Setli di sini. Apa? Apa Setli sedang buat? Sedang membuang sampah. Okey, ayatnya betul. Setli sedang membuang sampah. Tapi tak cukup gramatis. Okey, tambah. Macam mana nak tambah, cikgu? Tak ada idea. Tak apa. Kan kita ada pembantu. Fikir kata tanya. Siapa dah pakai? Apa dah pakai? Apa lagi? Okey, fikir kata tanya apa? Okey, di mana dia buang sampah itu, ya? Okey, ke dalam tong sampah yang disediakan di kantin sekolah. Baik, jadi lengkaplah ayat
kita. Baiklah anak-anak, senang tak cara ini? Senang kan? Rasa buntu, rasa tak boleh nak mulakan ayat. Jangan risau, jangan panik. Fikir kata tanya, sangat senang. Okey, dalam membina satu-satu ayat, okey, gunakanlah sekurang-kurangnya 3 kata tanya. Kalau pakai 4 lagi cantik. Okey, bila rasa ayat kamu tersekat, fikir saja kata tanya untuk melanjutkan atau menyambung ayat supaya menjadi gramatis. Jadi jangan risau ya. Sangat senang tak cara cikgu? Okey, cikgu harap cara ini akan memudahkan kamu untuk membina ayat. Boleh tak? Okey. Okey, itu dia tadi tips-tips ataupun cara yang senang, cara yang mudah, okey, yang cikgu dah tunjukkan untuk membina ayat. Jadi sekarang cikgu yakin anak-anak dah boleh membina ayat dengan mudah berdasarkan tips dan panduan yang telah cikgu bagi tadi. Okey, senang saja kan? Cikgu, anak-anak bolehlah ulang video ini kalau terlupa. Cuma jangan skip ya. Baiklah anak-anak, cikgu rasa cukup setakat ini dulu panduan ataupun cara menjawab penulisan untuk bahagian A, berfokus kepada gambar tunggal. Okey, nanti siri yang akan datang cikgu akan fokus kepada bahagian A, gambar bersiri. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak di musim-musim pandemik ini. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Semoga kita dilindungi. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.